بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم يا الله اللهم إنا نسألك أن تجعلنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا ليلة القدر إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من أحوال أهل الزيغ والضلال Selamat bagi semua kawan-kawan dan selamat berpuasa bulan Ramadan umat Islam. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'am. Alhamdulillah kathira. وكالعادة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا اليومي setiap hari di dalam bulan Ramadan pukul 6.30 sampai pukul 7 di Tadabbur Al-Quran. Kita ambil surah yang pendek yang kita boleh faham tadabbur surah ini. Tajuk ini Alhamdulillah semua banyak orang boleh hafal. Banyak orang boleh hafal. InsyaAllah lagi tambah ilmu sedikit. Ilmu ini tadabbur surah Al-Falaq. Al-Mu'awwadhatain. Ada dua. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Semalam kita ambil surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas semalam, betul tak? Semalam surah Al-Ikhlas. Hari ini surah Al-Falaq. Bukan Al-Alaq. Surat Al-Alaq, surat Iqra. Surat Al-Falaq, surat Qul a'udhu birabbil falaq. Cinta ilmu yang ada di dalam surah ini banyak ilmu. Sebelum kita masuk tajuk, kita nak faham apa sebab nuzul surah Al-Falaq. Kenapa ada banyak orang yang sakit hati buat amalan yang tak baik? Apa yang syariat Allah Subhanahu wa taala ada ubad di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita dengar وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. Maksud ada di dalam Al-Quran ayat ada syifa. Kalau orang baca dan terus Allah bagi sihat dan afiah. Allah bagi sihat dan afiah. Tetapi sebab nuzul surah Al-Falaq, zaman jahiliyah banyak muamalah yang tak baik. Banyak muamalah sihir. Banyak muamalah riba. Akhlak yang tak baik. Tak hormat agama. Itu sifat ahli al-jahiliyah. Sebelum bi'that an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa banyak masalah deban. Banyak orang tak suka, orang marah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ada dalam hati mereka sakit hati, al-hasad. Sakit hati, al-hasad wal iyadhu billah. Ulama kata awal dosa yang ada di dalam syurga sebab dia al-hasad. Awal dosa di dalam syurga
Apa? Al-hasad. Iblis hasida abuna Adam. Dah bagi wiswas sampai dia makan dalam buku yang ada di dalam syurga, dah keluar di dalam syurga. Itu sifat al-hasad, wal'iyadu billah. Awal dosa yang ada atas bumi sebab dia al-hasad. Al-hasad bukan yani satu kalimah atau satu lafaz yang mudah. Al-hasad susah. Tak baik al-hasad. Kita baca cerita Qabil dan Habil. Anak Adam alaihi salam. Dua anak, Qabil dan Habil. Sebab apa buat dosa? Al-hasad, ada tamak. Itu yang masalah kehidupan kita. Al-hasad tamanni zawalan ni'mata 'anil ghair. Maksud al-hasad, kalau nampak orang buat baik, boleh buat macam dia, tetapi jangan ada sakit hati, tak nak dia buat. Ini al-hasad, sifat yang tak baik, yang Allah Subhanahu wa taala tak suka, yang syariat Islam tak terima ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat macam ini, yang umat Islam, orang mukmin, orang muslim yang baik, yang syari hidup yang baik, jangan sakit hati sama orang lain. Al-hasad sifat yang tak baik. Al-hasad sifat iblis, sifat syaitan, wal'iyadu billahi min dalik. Okey. Itu sifat al-hasad. Dalam riwayah lain, Allah Subhanahu wa taala tak terima doa 3 orang. 3 orang Allah Subhanahu wa taala tak terima doa. Siapa ini? Orang yang makan haram. Satu, orang yang makan haram, yang curi dan makan, yang buat riba dan makan, yang buat semua dosa dan makan. Ini haram. Bila dia doa Allah Subhanahu wa taala, Allah tak terima. Allah tutup semua jalan yang baik depan dia. Itu orang yang makan haram. Kita cari rizki yang halal. Bila kita doa Allah Subhanahu wa taala, Allah terima doa kita. Allah buka semua jalan yang baik. Allah tutup semua jalan yang tak baik depan kita. Itu sebab. Satu, al-aklu mal al-haram. Tak boleh makan yang haram. Yang dua, al-ghaibatu wan namimah. Kita cakap, al-ghaibah wan namimah, kita cakap sama orang sini, lepas tu kita bila dengar ini, cakap macam ini, dah bagi tahu orang lain. Itu sifat yang tak baik. Allah Subhanahu wa taala tak terima doa juga. 2 jenis. Satu, makan haram. Yang 2, al-ghaibatu wan namimah. Yang 3, apa? Al-hasad. Sakit hati. Itu 3 sifat yang tak baik di dalam agama kita dan di dalam muamalat kita. Bila ada 3 sifat atau 1 sifat orang buat macam ini, kita tahu Allah Subhanahu wa taala tak terima doa dia, walau dia buat solat, walau dia pergi Makkah, walau dia buat apa-apa, Allah Subhanahu wa taala tak terima doa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayah, thalathatun la yaqbal Allahu lahum du'a. 3 jenis orang Allah Subhanahu wa taala tak terima doa. Walau dia selalu baca doa lepas subuh sampai malam, malam sampai pagi, Allah tak terima doa. Sebab makan haram, dengan ghaibah wa namimah, dengan sakit hati. Kita bersih dan tawajjuh ila Allah Subhanahu wa taala, letak ubad dalam hati kita yang baik. Ini surah Al-Falaq yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala qala, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa.
kita dengar apa tu? Ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Apa maksud ruqyah syar'iyyah? Maksud ruqyah syar'iyyah yang syariah dia lita ubad macam ini. Syariah ayat Quran, syariah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariah qaul ulama yang boleh buat macam ini, macam al-habbatus sauda shifaa'un min kulli da' wal asal madu dengan apa tu? Zait zaitun, minyak. Macam itu yang ada di dalam syariah. Ahlan wa sahlan Ustazah Nurul Hidayah. Selamat pagi. Selamat pagi. Masya Allah menawirah. Sabah al-khair. Sabah al-khair. Nanti. Salam Ramadan yang ke Nanti 23. boleh nampak tak? 22. Hari ini 22. Iyalah. Anak qara risalah. Nanti Ustazah dah tarik segala. Okey ini tak? Okey, boleh. Okey خلصتي? Okey. Okey. Terima kasih Kak Anin. Terima kasih Kak Haga Fauzia. أنا أريد أن أنت تكون نبيل. Anta tekalam. Okey. 81. Okey. Itu yang 3 sifat yang Allah Subhanahu wa taala tak terima doa walau dia buat salat atau puasa atau buat apa-apa. Kan hati-hati bila ada satu sifat ini kita letak ubad agama Islam yang baca Al-Quran, zikir, taubah dan jangan sakit hati untuk orang Muslim. Walau dia buat apa-apa kita bagi maaf dan bagi nasihat yang asas dakwah kita. Itu yang kita tahu di dalam surah Al-Falaq. Sebab nuzul surah Al-Falaq, ada orang Yahudi waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat sihir. Kita tahu sihir orang yang tak baik macam Bani Israel waktu zaman Nabi Musa alaihi salam. Banyak orang buat sihir. Tetapi yang ada manfaat atau yang letak darar ini, mudarah, yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bagi izin, mimala orang dah buat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak bagi izin, walau orang buat apa-apa, macam saharat Fir'aun. Nampak banyak orang yang buat sihir depan Nabi Musa alaihi salam. Tetapi hikmat Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat Nabi Musa yang Allah pilih waktu zaman Fir'aun. Macam mana Allah Subhanahu wa taala tukar orang yang buat sihir dah ikut Nabi Musa alaihi salam. Orang yang buat sihir ikut Nabi Musa alaihi salam. Sebab sihir ini amal yang tak baik. Yang Allah Subhanahu wa taala tak pilih. Yang Allah Subhanahu wa taala tak rida untuk orang Muslim buat macam ini. Ini sifat yang tak baik, yang akhlak orang tak terima. Orang sahaja tak terima. Macam mana Allah Subhanahu wa taala terima amal yang tak baik? Ini sifat syaitan. Sifat syaitan wal iyadu billah. Itu yang kita nak faham sihir dengan hasad. Sihir dengan hasad. Dan orang Yahudi buat sihir untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat sihir. Betul. Orang Yahudi tak suka Islam, tak suka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat, ada dua orang. Satu orang duduk atas kepala saya. Satu orang duduk bawah kaki saya. Sampai orang tanya, siapa yang buat ini? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dua malaikat yang duduk atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang bawah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang buat ini? Malaikat kata, ini orang Yahudi buat sihir di dalam bi'r Ma'unah. Bi'r Telaga? Telaga Ma'unah di Makkah. Telaga Ma'unah yang buat sihir
untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sayang orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sayang orang yang cari ilmu yang ada di dalam syariah Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang ini. Dan beri Jibril alaihi salam 2 surah pendek. 2 surah ini 11 ayat, bukan banyak. Kita baca setiap hari malam bulan Ramadan waktu salat al-witir, baca surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 surah. 2 surah yang ubad orang yang buat sihir. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Bila ada wiswas kita baca surah al-muawwadzatain. Bila kita keluar ke rumah baca surah al-muawwadzatain. Bila kita libas salat, lepas baca surah ayat al-kursi, baca al-muawwadzatain dan al-ikhlas. Ini hisnun hasin. Al-hisn, wiqayah. Ma makna al-hisn wal-wiqayah fil Melayu? Haris. Yang menjaga. Yang menjaga kita. Kalau ada syaitan, kalau ada syar, kalau ada yang tak baik, Allah Subhanahu wa taala wakil kita. Allah Subhanahu wa taala wakil kita. Itu yang kita nak baca surah Al-Muawwadzatain. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini sebab nuzul surat Al-Falaq. Sebab nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas. Tetapi hari ini kita ambil surah Al-Falaq sahaja. Sebab ada banyak ilmu dalam ini. Kita ambil yang asas sahaja. Kalau kita cakap mungkin 2 jam, 3 jam dalam surah Al-Falaq mungkin tak cukup. Tetapi kita ambil yang asas sedikit dan orang boleh baca dalam tafsir mana-mana, boleh baca dalam Google, boleh baca dalam buku, boleh tanya. Itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Bila Sayyidina Jibril alaihi salam baca surah Al-Falaq depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah terus sihir dah keluar. Sihir dah keluar. Dalam riwayah Nabi SAW kata faka'annama nashittu min iqal. Faka'annama nashittu min iqal. Macam dulu tak tahu macam mana buat. Macam mana buat? Macam orang macam muqayyad. Terikat. Terikat. Tetapi bila baca surah Al-Falaq macam dah buka terikat. Macam dah buka terikat. Itu ubat di dalam syariah Islam. Kita baca ruqyah syar'iyah. Kalau orang sakit, ada mas syaitan atau apa-apa, banyak orang yang buat ruqyah syar'iyah mimala ada surah Al-Falaq atau surah An-Nas. 2 surah yang ada yang ubat di dalam Islam. Yang ubat di dalam Islam. Orang Muslim setiap hari baca. Lepas salah 5 waktu kita baca. Sebelum tidur kita baca. Lepas bangun kita baca. Itu ubat kita. Itu ubat kita. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam wal Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini ubat untuk umat Islam. Ubat untuk umat Islam. Bila orang ada waswas, baca Al-Muawwadzatain. Bila orang nak buat apa-apa, baca Al-Muawwadzatain, dia macam bagi kuat. Bagi kita kuat. Itu sebab nuzul surat Al-Falaq. Jom kita nak baca tadabbur surat Al-Falaq. Dulu faham maksud sebab nuzul surah Al-Falaq dan apa sifat yang tak baik yang orang Muslim tak boleh buat dan 3 sifat yang Allah Subhanahu wa taala tak terima doa dan apa yang dosa awal di dalam syurga dengan dosa awal yang atas bumi. Kita nak bagi tahu ustazah, boleh tolong bagi ilmu Cakap kongsi je. Kongsi. Boleh ustazah kongsi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak ustazah tak? Okey.
Kita ada lagi 10 minit je lagi untuk hari ini. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi SAW, sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhan, birabbi, Tuhan Al-Falaq. Al-Falaq bermaksud subuh, fajar. Iaitu apabila dari sudut bahasanya Al-Falaq ialah maksudnya sesuatu itu terpecah. Apa yang terpecah ialah bila malam gelap gulita, gelap gelita malam, bila datang subuh tadi seolah-olah subuh itu datang memecahkan malam. Dan itulah yang kita namakan juga Al-Falaq ini bukan sekadar pada waktu subuh, tetapi maksudnya juga hatta kepada semua makhluk Allah. Kalau kita tengok pada semua makhluk Allah, contohnya kita ambil pada bijian ataupun pohon, buah. Kita tahu, kita ambil contoh sebagai jagung. Jagung, biji jagung tu, dia berasal daripada apa? Dia berasal pada benih. Benih jagung tu. Dan kemudian pada benih jagung yang kecil tersebut, dia akan terpecah. Pecah maka terkeluarlah daripada jagung tersebut dia punya tunas dia dan naik sehingga menjadi pokok jagung dan akhirnya mengeluarkan apa? Buah jagung. Begitu juga buah. Misalnya kata kalau kita tanam buah apa yang berasal daripada misalnya kata rambutan kata daripada benih rambutan tersebut dan daripada biji benih tadi tu dia akan terpecah dan keluarlah sedikit tunas dan akhirnya membentuk kepada pokok rambutan. Dan begitulah manusia. Manusia kita berasal daripada buaidah. Kita berasal daripada telur. Tak ada lelaki ataupun perempuan, kita semua adalah daripada penyatuan dua telur dan akhirnya telur itu akan memecah dan menjadi manusia. Makin lama makin besar, keluar sikit bahagian belakang, keluar sikit bahagian kepala, keluar sikit bahagian tangan dan akhirnya itulah sebenarnya hakikat Rabbil Falaq, iaitu Allah Tuhan yang memecahkan sesuatu daripada kecil. Kalau kita tengok bumi juga begitu kan Ustaz kan? Betul. Fataqa apa? Fafataqnahuma. Bumi juga asalnya daripada sesuatu yang berkumpul dan akhirnya Allah pecahkan, akhirnya jadilah alam yang seluas ini. Baik. Ya Allah, wahai Allah, sekiranya datang perkara-perkara yang buruk, contohnya adalah sihir. Seperti yang Ustaz ceritakan tadi yang menjadi asbab nuzul kepada surah ini, maka kita nak minta tolong dengan siapa? Hakikat sihir tu memang ada. Nak minta tolong siapa? Minta tolong dengan Rabbil Falaq, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan Tuhan kepada waktu subuh, yang merupakan Tuhan kepada semua makhluk. Min syarri ma khalaq, iaitu meminta daripada apa? Perlindungan daripada kejahatan makhluknya. Dan pada makhluk ini Allah jadikan mereka ini tidak ada kuasa sebenarnya. Betul. Tidak ada, tak boleh memberikan mudarat kepada manusia. Tetapi kadang-kadang menjadi juga sebab. Betul. Menjadi sebab untuk memberikan kemudaratan kepada manusia. Saya ambil 2 ayat tu dulu. Dipersilakan Ustaz untuk sambung. اوكي لا سنبق خلاص انا خلصت. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر غاسق اذا وقب مشم الله سبحانه وتعالى لتا بنيا معجزة dan banyak ayat Al-Quran macam mana kita ambil ibrah dan sebab. قال ومن شر غاسق. غاسق إذا وقب bulan. غاسق bulan, bila bulan dah cahaya macam umur dia 14 hari. 14 hari macam mana dia muka cantik. Bila ada khusuf dah nampak tukar. Bila ada khusuf ada tukar. Khusuf tu apa? Khusuf tak, yelah orang tak tahu. Khusuf kalau لا يعرفون. Gerhana. Gerhana. Dalam bahasa Melayu. Tapi saya tahu salat khusuf Quran dengar. Tak. Okey. Itu sifat orang yang buat tak baik, yang buat sihir, yang buat dosa, yang buat tak baik untuk orang Muslim.
Muslim atau tak Muslim? Muslim atau orang tak Muslim. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad, itu jalan orang yang buat sihir. Ada sifat, kadang-kadang buat sihir macam angkat, yaqid. Angkat, yaqid. Ikat. Ikat banyak yang buat ikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sihir lah. Sihir. Ikat. Berapa? 11 ikat dan letak dalam bi'r ma'unah. Wa Allah subhanahu wa ta'ala bagi dua surah 11 ayat. Satu ayat buka satu ikat. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Al-'uqad yang ikat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sifat al-hasad ini di dalam surah Al-Falaq. 3 sifat. 1, jangan buat sihir. 2, kita ada yakin yang ada manfaat atau yang ada madarah, Allah subhanahu wa ta'ala yang bagi izin. Yang 3, macam mana kita buat amal yang Allah subhanahu wa ta'ala terima doa kita. 1, kita cari rezeki yang halal, jangan makan haram. Yang 2, jangan ghaibah dan namimah. Yang 3, apa tu? Makan haram. Aywa. Makan Ghaibah dan namimah. haram, Yang 3, apa al-hasad. Al-hasad. 3 sifat. Itu tadabbur 3 surah. sifat apa? 3 sifat yang tak baik. Yang kita Kan, 3 sifat yang menyebabkan doa tidak mustajab. betul. Kena elak daripada 3 sifat ini. Kerana 3 sifat ini menyebabkan doa kita terhalang. Kita doa, kita solat, semua terhalang kerana 3 sifat ini. Yang pertama tadi Ustaz sebut, makan makanan yang haram. Yang kedua, apabila kita ghaibah, kita mengumpat dan memfitnah. Yang ketiga, apabila kita ada sifat hasad, habis semua. Ya, Allah tak kira semua. Doa bukan main, doa pada malam Lailatul Qadar. Betul. Tapi ada sifat hasad, maka dia menjadi penghalang. Dia bukan main lagi, dia doa, angkat tangan, menangis dalam doa dia. Tetapi dialah orang penyebar, ejen penyebar keaiban orang yang buat fitnah, maka ini tidak diterima. So hati-hati dengan 3 sifat ini. Okey, sahabat-sahabat, sikit lagi 2 minit. Perasan tak kita tengok pada ayat yang ketiga, keempat dan kelima. Wa min syarri ma khalaq pada ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq pada ayat yang kedua, secara umum kejahatan manusia secara umum. Siapakah khalaq? Siapakah makhluk? Sama ada kejahatan tu daripada manusia, kejahatan tu daripada jin, kejahatan tu daripada binatang. Betul tak? Betul. Ada juga kejahatan daripada binatang yang berbahaya, bersengat dan sebagainya. Tapi dipecahkan pada ayat ketiga, keempat dan kelima. Ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, iaitu kejahatan malam. Ada kejahatan yang hanya keluar pada waktu malam, Ustaz. Betul. Waktu siang dia tak keluar. Tulis dulu. Yang pertama, kejahatan yang keluar pada waktu malam. Yang kedua, kejahatan yang datang daripada sihir. An-nafasat. Yang ini an-nafasat ada alif lam. Betul tak? An-nafasat iaitu kejahatan daripada sihir. Okay, yang nombor 2 ni dia ada alif lam. Ghasiqin idza waqab, tak ada alif lam. Nampak tak? Ghasiq tu kejahatan malam. Tak ada alif lam. Okey, yang ketiga pada ayat yang kelima ialah min syarri apa? Kejahatan apa? Kejahatan orang yang berhasad. Hasidin. Ada alif lam tak? Tak ada. So ada 3 kejahatan, ghasiq, an-naffathat dan yang ketiga hasid. Okay, kejahatan yang ketiga tu daripada orang yang dengki, kejahatan yang kedua daripada sihir, kejahatan yang pertama daripada kejahatan malam. Dan kenapa yang kedua ni ada alif lam? An-naffathat, kerana semua sihir itu memang jahat. Betul.
Dia dah sudah mendefinitelykan, dah mengkhususkan semua kejahatan sihir tu semuanya jahat. Tetapi yang ketiga, yang lagi dua ni, ghasik, malam, kadang-kadang dia kejahatan malam tapi kadang-kadang dia tak jahat. Betul. Maksudnya dia tidak menjadi jahat kecuali dengan izin Allah. Lepas tu yang ketiga, hasidin idza hasad, orang itu dia berhasad, orang yang memang penghasad, pendengki. Tetapi kadang-kadang dia tak jadi penghasad daripada kita. Tapi apabila dia idza hasad, bila dia ada sifat dengki tadi, maka barulah kita terkena dia punya sakit hasad. Dan sakit hasad ini antara sakit yang sangat bahaya. Dia boleh jadi kita kena sihir ain, orang panggil. Betul. Sihir ain pada penyakit hasad. Cukup dengan pandangan mata dia menjadikan kita sakit. Jadi sahabat-sahabat, bila kita tengok 3 pecahan sakit kejahatan tadi, bila kita tengok kejahatan malam dia mungkin berbentuk dengan binatang-binatang yang keluar pada waktu malam. Kalajengking, apa lagi, mungkin keluar pada waktu malam, beruang kan, dia siang dia tak keluar tapi malam dia keluar. Ataupun kejahatan yang keluar daripada manusia pada waktu malam, pencuri, yang orang pada waktu siang dia tak keluar tapi malam dia keluar, dia orang jahat. Malam jadi kutu gaya, malam dia jadi dia pergi cari pelanggan kan dekat lorong-lorong. Yang ni orang yang kejahatan yang keluar pada waktu malam. Dan sihir, yakni sihir ini dia berbentuk apa? Dia berbentuk ikatan. Tu sebut ikat tadi tu fil uqad. Kerana sihir itu adalah bentuk ikatan, jadi ikatan tadi perlu dileraikan. Jadi nak lerai macam mana? Minta daripada Allah. Allah yang maha menjaga kita. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga minta daripada Allah jauh daripada hasad yang ada pada orang lain. Apabila dia ada sifat hasad ini, dah cukup dah kita akan terkena kejahatan tersebut. Okey, wabillahi at-taufiq wal hidayah wa sauman maqbulan insyaallah. Wa jumpa lagi esok kalau Allah bagi umur. Jangan lupa doa kita khusus akhir bulan Ramadan. Razaqanallahu wa iyyakum lailatul qadar wa ja'alana wa iyyakum min utaqai wa tulaqai wa nuqadai hadha ash-shahr al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa astaudi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu wa ila al-liqa' insyaallah ala khair wa fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tertinggal satu. Apa? Kejahatan yang pertama di langit dan di bumi tadi, dah sebut? Ayah. Awal maksiyah fi sama. Ada. Apa contoh dia? Sifat yang awal dosa yang ada di dalam syurga. Dosa pertama di dalam syurga sifat hasad. Macam mana cerita Sebab sifat hasad syaitan dia bagi wiswas untuk abu anak Adam boleh makan dalam buku yang ada di dalam syurga. Okey. Itu sifat hasad. Sifat hasad ni, tadi Ustaz sebut, saya dengar, tapi nak bagi contoh lah. Boleh. Contohnya, sifat hasad ini. Sorry lambat sikit. Sorry, minute. sikit lagi. Sifat hasad ini bahayanya, dia adalah sifat pertama yang dibuat di langit dan sifat pertama yang dibuat di bumi. Betul. Dan kalau boleh kita jauh daripada sifat ini. Yang pertama, apa yang berlaku di langit ialah iblis, dia ada hasad kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia nak cuba untuk hilangkan. Bagaimana cara dia hilangkan? Dia suruh Nabi Adam dan isterinya Sayyidatina Hawa untuk makan ubat tersebut. Betul. Maksud hasad, Al-hasad sifat sebelum kita tahu hasad, tamanni zawal an-ni'mah 'anil ghair. dia punya terjemahannya sifat hasad ialah menghilangkan nikmat pada tangan orang lain. Okey, betul. Dan itu maksud sifat hasad. Okey. So jadi iblis dia cuba untuk hilangkan nikmat tersebut sebab tengok Nabi Adam dengan Sayyidina Hawa boleh makan nikmat dalam syurga semua. Lepas tu dia nak hilangkan dengan suruh dia makan. Dan sifat hasad yang pertama berlaku di atas bumi, apakah dia? Cuba teka. Cuba teka. Semua orang dah kata terima kasih dan nak tutup dah tiba-tiba baru teringat sebab penting sangat. Okey. Lambat. Yang kedua ialah sifat hasad yang berlaku di atas muka bumi itu ialah apabila anak Nabi Adam iaitu Qabil membunuh saudaranya Habil, Dan fasbahu minan
فقتل أخيه فأصبح من النادمين. فأصبحوا من النادمين. Esok insyaAllah kita Ustaz, dalam saya tengah surah bercakap. An-Nas. Ustaz ni. Sudah dah bagi tahu orang nak hantar anak pergi Okey, sekolah. bye. Assalamualaikum. Lambat sikit. Bye bye. Semangat tak hari ni? Selamat pagi semua. Ya. Dan ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati terbalik. Tetapi Ashabul Kahfi, waktu mereka tidur di dalam Al-Kahfi, buka mata. Maka kami tutup telinga mereka. Wa nuqallibuhum, kami yang boleh tukar. Maka sama-samalah sahabat-sahabat kita memperkukuhkan tanda cinta kita kepada Allah dan Rasul. Lepas 309 tahun, ada lagi cahaya al-iman dalam hati mereka. InsyaAllah saya